Jadi insyaAllah malam ni kita sambung pada bab yang kedua setelah kita mengupas tentang bab yang pertama pada kuliah-kuliah yang lalu, yang mana dalam bab pertama itu menceritakan tentang anggota yang 7. Jadi pada malam ni kita masuk pada bab yang kedua, iaitu tentang jantung hati. Kalau bab pertama tu dia cerita tentang anggota fizikal kita lah, mata, tangan, telinga, kaki semua. Okey, dalam bab yang kedua pula dia memfokuskan tentang hati kita. Dalam hati kita ni, jadinya banyaklah nanti sebabnya membicarakan tentang hati itu lebih banyak daripada mengupas tentang tentang anggota badan. Kalau kita dalam bab kitab ni, dia ada 127 muka surat. Kita bab anggota tubuh badan kita, dia ada 26 muka surat. 26 muka surat. Tapi cerita tentang dalam hati ni, sampai ke muka surat 127. Yang ni tambah lagi 100 muka surat. Cerita pasal perangai hati dalam ni. Anggota badan 26 muka surat. Berapa kali ganda ni? Lebih kurang 4 kali ganda tak? Maksudnya kita ni, masalah dalaman kita ni lagi banyak daripada masalah luaran kita, anggota badan kita. Kita tak mencuri, kita tak bergaduh, tak pukul orang. Tak, dengan tangan anggota badan tak? Tapi hati kita ni ada masalah, hasad dengan orang, dengki, iri hati. Jadi dari situlah nak kena fokus tentang hati. Bagusnya pengarang ni, dia susun ni cantik tu. Jadi tengok pada tajuknya, jantung hati ada 10 fasal. Ada 10. Berbanding dengan anggota badan. Jadi yang mengandungi 10 sifat kecelaan. Sifat-sifat yang dicela lah dalam bab yang kedua ni. Jadi mari kita tengok apa itu maksud qalbun. Ini jantung hati lah. Makna jantung hati ni, adapun dipanggil qalbu. Dalam bahasa Arab qalbun, kalbu, tapi kalbu tak. Dan ketahuilah bahawa qalbu itu ada 2 makna. Yang pertama, qalbu jasmani. Yang ni jantung hati jasmani lah. Yang ada dalam fizikal kita dalam ni, dalam dada kita ni. Iaitu daging yang taruhkan di dalam dada sebelah kiri. Sebelah kiri yang menyerupai jantung pisang. Seakan-akan lah jantung pisang, betul pun tak ni juga, seakan-akan. Tapi kalau orang Arab, dia menggunakan perumpamaan segugus anggur. Macam buah anggur, itu lebih tepat. Berbanding dengan jantung pisang tadi tu. Sebab hati kita dia memang dia lebih kurang macam tu. Ia adalah daging yang tertentu. Kita sebut daging ni bukanlah kita kata macam daging ayam tak. Dia masuk daging dalam ni terbentuk daripada darah. Di dalamnya ada lubang dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Jadi sebab apa? Ni hati kita ni. Itu dalam bab di segi jasmaninya lah. Dia panggil jantung, panggil hati ke lah kalau jantung kan. Jadi yang penting dalam ni tak. Yang keduanya qalbu rohani, yang mana tak nampak. Jantung hati rohani. Dari segi rohani maksud tak nampak lah tak. Jasmaninya nampak, kita boleh pegang. Maksud jantung hati rohani ini iaitu sesuatu yang seni, yang mengetahui, yang mengenali dan yang memahami daripada diri manusia, dan ia adalah hakikat manusia. Dan ia juga yang dihadapkan perkataan kepadanya. Dan ia juga yang disuruh dan dilarang. Dan baginya ada sangkut paut dengan qalbu jasmani. Dia ada kena-mengena jugalah dengan hati jasmani kita yang boleh pegang tadi tu. Sesungguhnya kebanyakan akal manusia akan tercengang bila mengetahui sangkut paut antara keduanya, kerana persangkutan keduanya menyerupai persangkutan arat dan jisim. Benda jisim ni benda yang boleh kita pegang, benda yang boleh kita lihat.
atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Dan apabila disebut qalbu, jantung hati dalam bab ini, maka dikehendakinya makna yang kedua. Maksudnya bila kita tentang qalbu dalam hati dalam bab kedua ni, bukan kita nak fokus pada hati jantung yang boleh pegang tadi tu. Hati tadi yang boleh dipegang, boleh lihat, yang tu itu fizikal. Yang kita nak fokus, nak bincang dalam bab kedua ini ialah hati yang tak boleh dilihat, ataupun hati rohani tadi tu, ya, bukan jasmani. Jadi makna yang kedua, ya, kita nak bincang tentang hati yang rohani tadi, dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulir ruhu min amri rabbi. Maksudnya, katakanlah roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Suratul Isra, ya. Yas'alunaka 'anir ruh, ya, kamu bertanya kamu tentang roh, kan? Dalam surah Isra juga sebut, ya, yang mana roh itu benda yang di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu roh? Roh ni termasuk dalam benda yang gaib. Apa saja perkara gaib, termasuk roh salah satunya lah. Malaikat, ya, kiamat, azab kubur, tu semua benda-benda gaib yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Alam jin, alam bunian, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam bidang kita pun. Jadinya mengetahuinya Allah. Jadi misal kata kalau orang tu dia berurusan dengan jin syaitan pun, jin syaitan pun sama je macam kita, dia pun tak tahu apa yang akan berlaku masa depan. Sebab dia pun makhluk. Jangan kata jin syaitan, malaikat pun tak tahu. Ya, malaikat pun tak tahu. Jadinya bukan urusan kita lah. Jadi bagaimana kalau orang dia boleh mengatakan begini, mengatakan itu tak? Dan dia boleh mengatakan bahawa dia boleh bertemu dengan roh-roh orang terdahulu. Sedangkan roh ni perkara yang gaib. Bila dia dah masuk ke alam roh, alam barzah tu, relax, tak jumpa dah. Kan? Orang yang kata dengan amalan tertentu boleh jumpa balik roh mak ayah kita. Macam mana Sedangkan kan, boleh balik rumah lagi tak? Itu korin dia lah. Itu yang senang cerita. Korin tu jin lah. Ya. Ya. Bukan kita mimpi kita nanti pun. Kan? Jadinya bukanlah bila kita mimpi pun datang roh mak ayah kita tu. Dah kena mengena dah pun. Dia dah pergi ke alam lain tu tak ada dah. Cuma kita ni sebab ingatan kita ni kuat, kita teringat pada dia. Itu yang sampai termimpi-mimpi. Adapun dia, ya, di alam lain. Dan dia mengharapkan doa kita. Ya, dia mengharapkan doa kita. Lepas tu bila cerita tentang perkara-perkara gaib ni, hanya Rasulullah sahaja yang layak untuk bercakap. Selain pada Rasulullah, kalau dia kata dia boleh macam ni, tolong datangkan bukti lah. Kan? Atau dia kata tadi, sebab agama ini kita kena jaga. Orang banyak hari ni, akhir zaman ni, mengarut-ngarut cerita dia dah tentang agama ni, sampai kita pun dah keliru dah. Kan? Tapi kita takkan keliru kalau Rasul dah pesan, taraktu fikum amran, aku tinggalkan pada kamu dua perkara dah. Kita betul-betul pegang pada Quran dan juga sunnah dengan penerangan para ulama yang mutabar, insya-Allah selamat. Ya, tapi bila kita tak pegang macam tu, ya, kita tak berhati-hati dalam kita menerima sumber berita, sedangkan Quran pun dah cakap in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, datang berita pada kamu orang fasik lah tu. Orang fasik ni orang yang tak boleh percaya lah. Ya, sebab dia, pada dia dosa tu macam minum air biasa je. Dia buat dosa tu macam tak ada apa-apa. Alah, esok taubat lah. Ni yang bahaya ni. Kan? Pada dia tak lah, aku dosa-dosa bukan, aku buat dosa besar. Kan? Esok taubat lah. Ni bahaya. Kan? Ini orang macam ni. Datang berita orang macam ni, kita percaya. Kan? Kadang-kadang benda tu sumber pula daripada mana? Daripada WhatsApp. Dalil dia apa? Dari grup sebelah. Kan? Dia nak mana ni grup sebelah. Jadi grup sebelah forward dekat dia, dia pun forward kita. Kau dapat mana berita ni?
Alah, grup sebelah bagi. Ya. Jadi itulah berhati-hati. Ya, terutama benda yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Imam Mahdi sekarang ni. Ya, Imam Mahdi, ya. Yang kena scam dengan Maula tu lagi. Ya. Kata Morocco lah, tengok warga negara dia Paris. Ya. Kita ni orang Melayu lah khususnya cakap, pantang tengok orang dah licin sikit, dah terpegun dah. Barik yang main pada Korea, barik yang mari pada Arab. Kalau orang dalam kita macam ni lah, kan? Kalau macam muka dia lah, Maula dia lah kata tak. Banyak je ke Arab yang handsome, tuan-tuan. Di Syria tu, nak cari orang yang tak handsome susah. Semua handsome. Semua comel-comel. Kalau di Lebanon tu, nak cari Arab yang tak lawa ni susah. Jangan kata macam tu. Di Palestin sendiri pun sama. Tengok orang Palestin. Kan? Jangan kita compare dengan orang Mesir. Sebab Mesir tu dia dah masuk benua Arab, benua Afrika. Dia nak masuk benua Afrika tu, rambut rintik-rintik, rambut dah macam tu. Tapi yang bola-bola Hijaz, bola Hijaz pun tidak, bola-bola Syam ni. Kan? Antaranya itulah Palestin tadi, Syria, Lebanon. Memang muka lawa-lawa. Kan? Mari orang macam ni tak? Dihiaskan dia, dipertontonkan dia tak? Kita duk tertipu dengan dia. Sebab dia kata dia cicit Nabi. Sedangkan kat Malaysia bersepah je. Kikian Said, Syarifah ni letak mana? Tak ada buat macam tu pula. Kenapa tak buat macam tu? Kan? Buatlah macam tu tak? Kikian Said, keturunan Said, Syarifah. Dia orang ni lah. Tapi kita ni selektif pula. Mari dengan hidung mancung handsome sikit je. Senyum dia tu tak tahan tak? Siap tolong kopek udang tak tahan tu. Kan? Jadi itulah kata, lalai bila disah scam, tapi buat macam mana kalau dah pentak sup tu, kita pusing ke mana pun dia tetap kata betul juga. Bila kita tanya mana betulnya, ada, mana tunjuklah bukti. Ni rahsia. Bila rahsia tu bohong lah. Bila rahsia tu bohong lah. Kau tak boleh tunjuk pun sebenarnya. Kan? Dah lah tak boleh tunjuk. Disahkan pula oleh keturunan yang didakwa tu pun tetap betul. Dia tak termasuk pun dalam keturunan kami. Jadi hati-hatilah tuan-tuan. Jangan mudah sangat terpedaya. Nabi tak bawa jasad untuk diagung-agungkan. Tapi Nabi bawa ajaran Islam yang suruh kita agung-agungkan. Nak taksub pada ajaran agama. Jangan taksub pada batang tubuh orang. Jangan taksub pada orang yang bawa cerita agama. Kalau tahu ustaz-ustaz. Taksub ni hanya pada kebenaran. Kalau ustaz tu dia bawa kebenaran, maka taksublah pada kebenaran yang dia bawa. Bukan taksub pada batang tubuh ustaz tu. Dia tak ada kena-mengena pun. Hari ni orang dah terbalik. Dia lebih taksub pada batang tubuh seseorang berbanding dengan apa yang dia bawa. Jadi kalau kita taksub dengan batang tubuh orang, kalau dia cakap apa pun, walaupun salah, kita tetap membenarkan dia. Kita tetap mempertahankan dia. Sebab kita taksub dengan batang tubuh dia. Tapi kalau kita taksub dengan kebenaran, kalau dia bawa benda tak betul, kita tak ikut. Kita ikut setakat yang dia benar sahaja. Ini yang kata Sayyidina Umar. Ketika dia nanti jadi khalifah. Bukan Sayyidina Umar saja, Sayyidina Wakar pun cakap macam tu. Tapi yang famous Sayyidina Umar cakap. Dia kata kalau aku buat tak betul, kau tegurlah aku. Kata Sayyidina Umar tak. Bangun seorang pemuda, dia pegang pedang. Aku akan betul kau dengan ni, dengan pedang. Ingatkan Umar nak marah ke, nak belasah ke, tangkap pula. Apa kata Sayyidina Umar? Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi orang yang berani nak menegur aku. Itu baru betul. Sayyidina Umar bukan ajar kita taksub pada diri dia. Tapi bawa taksub pada ajaran yang dia bawa. Itu baru betul tuan. Kita cuba kita ubah cara pemikiran sikit ni. Kan? Jangan duk taksub dengan seseorang tu sebab dia. Bukan kan? Kalau datang pada dia, kalau saya sendiri pun, ustaz ni cakap macam meragukan, buat second. Orang cari pendapat yang kedua. Tengok. Kan? Buat tengok. Kajian. Betul ke ustaz ni cakap ni? Tengok macam, aku kata lain macam, tak pernah dia cakap macam ni tak? Tengok balik. Ustaz kata kalau ada persisihan tak sama dan salah tak? Beritahulah. Ustaz minta maaf lah sebab saya tengok macam ustaz cakap minggu lepas tentang isu ni. Tapi saya tengok balik kau tak ada tak? Okey. Kalau macam tu tak apa, kita bincang lah. Itu je lah tak? Itu baru betul adab kita dalam bentuk ilmu ni. Ada orang kata
give and take, dan juga ada juga komunikasi kan, perbincangan, bahasan. Jadi kalau kita main terima je lah apa saja kalam yang keluar tu, walaupun benda tak betul, walaupun fakta salah. Yang lebih malang lagi kadang-kadang orang yang cakap tu bukan bidang dia. Kalau saya sendiri dalam bab perundangan, saya minta maaf, saya tak tahu. Tapi saya nak cakap juga macam mana. Saya tak tahu bab undang-undang, dan saya pun mengaku tuan-tuan saya bab undang-undang ni saya pernah reti, tapi saya nak cakap juga. Macam mana? Apa akan jadi? Saya tak ada ilmu kedoktoran tentang pembedahan apa semualah. Dia cakap juga, doktor tu kejam. Ada ke patut dia ambil pisau belah macam tu saja? Kan? Dia buka tu pakai besi tu, tarik macam tu. Kita tak ada ilmu tentang itu. Kita cakap memang nampak janggal lah. Tapi nak cakap juga. Ini jadi celaru. Tu jadi celaru. Sebab tu lah biarlah kita bercakap benda yang kita tahu. Kalau Imam Malik pun dia tanya pada dia soalan, bukan semua soalan dia jawab. Dia pun tak buat kepala tahu kan. Dia jawab apa yang dia tahu sahaja. Itu sifat orang alim yang tawaduk dengan ilmu dia kan. Kita pun bukan semua kita tahu. Jadi kita tak tahu, jangan komen lah. Sebab kita tak tahu. Kita cakap benda yang kita boleh beritahu je. Kalau saya pun cakap, tengok berpandukan apa yang saya baca. Apa yang tersebut. Kita tunjuk kat sini. Kan? Tapi bila kita cuba bercakap satu bidang, yang mana pertama kita pun dah mengaku yang kita pun tak tahu tentang bidang tersebut kan. Tiba-tiba kita nak ulas juga benda tu. Habis lah. Celaru jadi. Kan? Sesat barat jadi. Sebab apa? Saya bercakap ilmu kedoktoran yang saya tak tahu tentang ilmu tersebut. Dan saya pula cerita pada tuan-tuan. Habis semua pakat tahu. Kejam tu doktor ni. Kau jangan jadi doktor nak, amat tak nak kau jadi doktor. Kenapa? Dia belah orang dengan pisau. Dia tarik tu, dia buka, dia ambil yang tu. Kan? Dia pakai besi lagi. Tak nak mak. Kau jangan jadi doktor. Kan? Sebab apa? Sebab orang yang tak tahu tentang ilmu tersebut nak cakap juga. Kan? Itulah bahaya tuan-tuan. Ya. Yang kena pula kalau bercakap tu perkara berkaitan dengan agama. Lagilah bahaya. Dan dia pula bercakap, dia pun tak tahu sumber yang dia cakap tu entah betul entah tidak. Ini yang disebut, ulama hadis sebut sebagai khatibul lail, pengutip kayu api pada waktu malam. Kenapa disebut pengutip kayu api pada waktu malam? Iaitu pada waktu malam yang gelap. Kan? Dia kutip nak cari kayu api. Dia tak tahu apa yang dia pegang, masuk dalam karung. Ular ke, biawak ke tengah tidur malam, tarik masuk alam. Minta tarik kutip je lah. Inilah bahaya. Kan? Diberi gelaran orang yang macam ni. Iaitu orang agama yang bercakap, dia tak teliti sumber yang dia cakap. Jadi dia adalah sebagai khatibul lail, pengutip kayu api pada waktu malam. Maksudnya ialah dia main kutip je lah. Asalkan ada dalam kitab. Kan? Dia kata ada dalam kitab. Dia tanya kitab mana, tak boleh cakap. Kan? Ataupun dia turunkan daripada tok guru dia. Padahal tu guru dia pun kata tak cakap benda tu pun. Tapi sebab dia nak selamatkan diri dia, maka dia kata tok guru saya cakap. Selamat aku dah. Nanti orang tak tanya dah aku. Jadi berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Yang kita pun sama dalam menerima ilmu pun macam tu juga. Ya, jangan terus terima tanpa usul periksa. Ya? Jangan terus meletakkan bahawa takkanlah ustaz tu nak bohong kot. Ya, kita kena sedar bahawasanya kita telah berada di fasal akhir zaman. Yang mana kita pernah baca tentang kitab kiamat. Macam-macam orang dah Nabi sebut. Ya, di akhir zaman ni. Jadi kita kena ambil sikap hati-hati. Supaya diri kita terselamat daripada kita melakukan amalan-amalan yang mana pertama memang tak sahih dari Nabi lah. Yang kedua pula kalau kena amalan itu pula hanya rekaan-rekaan dengan sangkaan-sangkaan. Boleh ke kita buat pergi akhirat esok? Nak tunjuk depan Allah. Kan? Jadi malang lah tuan. Ni sebut tadi. Qulir ruhu min amri rabbi. Urusan roh ni, benda-benda gaib semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali mereka yang diberi wahyu. Siapa yang diberi wahyu? Nabi dan Rasul. Jadi siapa hari ni yang tahu? Hari ni tak siapa pun tahu. So macam mana nak tahu? Tengoklah kita hadis. Tengoklah kita tafsir. Ini 2004 bulan 3 dah. Ini bulan 3 kan? Dah masuk bulan 3 lah hari ni tak?
Kata 1/3 kan? Kata Imam Mahdi keluar belum apa? Kan kalau pada ricu Imam Mahdi nak keluar tahun 2024. Tapi kita tunggu lagi 9 bulan. 9 bulan 10 hari keluarlah seorang. Kan? Macam-macam tak? Dulu kata dengar masuk tahun 2004 kena macam ni, kena macam ni. Kan? Bumi gelap tu apa cerita hari tu? La haula wala quwwata illa billah. Agama kita tak ajar begitu, tuan. Ya. Agama tak ajar macam tu. Sebab itulah bila mana ada seorang lelaki tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, bila kiamat?" Allah tak jawab. Allah kata, "Apa persiapan engkau untuk menghadapi kiamat?" Macam kita hari ni lah. Imam Mahdi nak keluar tahun ini lah, bumi akan bergelap lah. Ni hujan panas tak turun, ni apa semua. Padahal hujan turun je. Kan? Habislah bumi kita ni. Yang kita dah hebohkan benda tu pasal apa amalan kita? Persiapan kita. Sebab tu Rasulullah tanya tu, apa persiapan engkau untuk menghadapi kiamat? Yang kau dah hebohkan tentang kiamat ni. Heboh tentang Imam Mahdi nak keluar. Heboh tentang Dajjal nak keluar. Dia tetap akan keluar. Imam Mahdi tetap akan muncul. Nabi Isa tetap akan turun. Tapi apa amalan kita buat? Bila Imam Mahdi keluar, Dajjal keluar, kita dah hebohkan benda yang nak keluar. Amalan tak buat. Agak-agak esok kita duduk kumpulan mana? Adakah kita kali ini pengikut Imam Mahdi ke? Ada pengikut Dajjal? Kan? Jangan hebohkan benda ni. Sibukkan dengan amalan kita buatlah. Jaga solat kita, jaga silaturahim, kan? Jaga puasa. Ni bulan puasa dah dekat. Itu yang kita kena sibukkan. Lepas tu, berapa ramai orang-orang yang duduk dalam agama Kristian katakan yang mereka percaya dengan kiamat tadi, sanggup menyorok dalam lubang rumah. Korek lubang, duduk menyorok kat dalam. Sebab kiamat nak datang lah. Tunggu tak mari pun keluar balik. Kan? Takkan kita jadi macam tu? Kita bukan orang yang menunggu, kita orang yang beramal. Rasulullah pernah cakap, seandainya berlaku kiamat hari ni tengah berlaku ni, berlaku kiamat ni, dan di tanganmu ada biji benih, kau tanamlah biji benih tu walaupun kiamat dah berlaku. Sebab apa? Sebab perbuatan kau tetap mendapat ganjaran. Kan? Itulah yang Nabi ajar kita peganglah sungguh-sungguh. Sebab tu Rasulullah cakap, gigitlah sunnahku dengan gerahammu. Kenapa Rasulullah tak cakap pegang dengan tangan macam yang tarik tali tu? 1, 2, kenapa tak? Kenapa dengan geraham? Sebab sunnah ini, kita pegang ajaran Nabi ni, kadang-kadang kita sendiri risiko. Orang kutuk, orang kata macam-macam. Kan? Dia sesat pun dapat. Aku ikut sunnah pun sesat juga. Takkan aku ikut sunnah pun sesat. Nampak betul? Kan? Macam tu sekali ya. Jadi itulah. Rasulullah cakap gigit dengan gerahammu. Bukan pegang dengan tangan sungguh-sungguh. Bukan genggam dengan tangan. Kita perbuatan Melayu genggam bara api tak? Biar sampai jadi bara kan? Tak. Rasulullah kata tak. Bukan dengan genggam dengan tangan. Genggam, gigit dengan sunnah. Dengan gerahammu. Rasulullah kata. Ya? Okey. Pendek kata, ni pendek kata, panjang tak kata lah. Ni pendek yang kata. Ya, pendek kata, qalbu, roh dan jiwa ataupun nafs, dalam bahasa Arab nafs, jiwa, ketiga-tiganya satu makna pada salah satu daripada makna-makna tersebut. Ya, demikian menurut pandangan Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali kata, ya, qalbu, roh, jiwa ni sama dalam satu tempat je, kan? Tinggal serumah dalam tu, sama je, ya. Peliharalah qalbu, hati, daripada kelakuan tercela. Macam mana kita nak pelihara qalbu daripada kelakuan tercela? Yang kita tahu pelakuan ni tangan, mata, telinga semua kan. Kemudian lazimkanlah dirimu pada memelihara qalbumu daripada segala kelakuan yang dicela seperti takbur dan riak dan menghiasinya dengan kelakuan yang dipuji. Ya, buang perangai-perangai dan dicela, hiaskan diri kita dengan kelakuan yang dipuji seperti sabar dan merendah diri kerana beberapa perkara. Kenapa kita kena buat perangai elok? Kenapa kita kena amalkan perangai-perangai yang dipuji? Kena buang perangai-perangai yang dicela ni. Ya, pertama, kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab
ayat yang ke-51. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Maksudnya, dan ingatlah Allah sedia mengetahui apa yang ada dalam kalbu kamu. Sebab dalam hati kita ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Kita pun tak tahu, tengok muka baik, senyum je, dalam hati dia kutu ustaz dia, tak nak kita tahu je dah. Dalam hati dah, ustaz macam biasa. Mana kita tahu, saya pun tak tahu. Kan? Cik, muka ada senyum kan, baik kan? Dalam hati, bukan main lagi kan? Dia punya mumpat kutuk dalam hati. Ya tak? Ha? Siapa-siapa pun tak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tak boleh baca. Hatta Rasulullah sendiri pun, apa kata Rasulullah? Aku diutuskan bukan nak bedah dada kamu, nak tengok apa benda dalam hati kamu tu. Ya? Bukan nak tengok dalam bedah ni, bukan kerja aku. Kerja aku menyampaikan. Kan? An-Nabi, penyampai berita. Tu kerja aku. Bukan kerja aku nak pergi nilai orang. Bagi tu tak ikhlas lah tu. Kan? Kita mudah menilai orang tak? Lalu dia sebut, lauk kenduri lebih bagi kena umpat. Tak bagi lauk kenduri kena umpat. Kan? Kenduri jemput kena umpat. Tak jemput pun kena lagi kena umpat. Sama lah. Itulah sifat manusia. Kan? Tapi walaupun itu sifat manusia, adakah kita nak ikut perangai macam tu? Sebab Nabi dah ajar buat perangai yang baik-baik, jangan buat perangai yang tak baik. Memanglah sifat tu ada. Memang manusia ada sifat itu ya. Suka mengumpat, suka mencela, suka condemn orang. Memanglah. Tapi takkan kita nak ikut sikap macam ni? Sebab Nabi pun tak buat macam tu dah. Jadi kita ikutlah apa yang Nabi tunjuk. Kan? Apa yang Nabi ajar kita. Maka takutilah daripada diketahui oleh Allah Ta'ala kejahatan di dalam kalbu, jantung hati kita. Itu yang pertama. Kenapa kita kena buat perangai baik-baik? Sebab Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Keduanya, kerana sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiada memandang kepada segala rupa parasmu, dan hanya sesungguhnya Dia, yakni Allah Ta'ala, memandang kepada sekalian kalbumu dan amalanmu. Allah tak tengok rupa paras kita, handsome tak handsome ke, maula tak maula ke, Dia tak kira yang ni. Amalan engkau, ya, walaupun rupa paras cantik, sifat fizikal semua bagus, tapi kalau scammer, tetap kena hukum. Kan? Walaupun muka tak handsome, tapi jujur dan ikhlas, insya-Allah kau akan selamat. Allah Ta'ala tengok pada hati kita dan juga pada amalan kita. Sebab tu kalau hatinya cantik, maka insya-Allah amalannya tu ikhlas. Ya, jadi nak dapatkan amalan ikhlas ni, hati mau bersih. Ya, kita lupakan kebaikan yang kita buat pada orang dan kita lupakan kejahatan orang buat pada kita. Ya, maksudnya kita memaafkan lah. Ya, memaafkan. Jadinya damailah hati itu. Kan? Tapi bila kita ni jenuh dah ingat kita punya kebaikan pada orang dan kita lupa kebaikan orang pada kita, habis ya. Kan? Sebab tu kan, sama juga dalam keluarga pun, kalau suami isteri pun sama aja. Kan? Elakkan ungkit-mengungkit ni. Sebab ungkit-mengungkit ni bukan benda yang baik. Dia akan mengeruhkan keadaan. Kan? Awak dulu bukannya saya suka punya pun kan, ni dah pilih mak ayah. Kan? Tak suka nak 8. Suka tu suka. Kalau suka macam mana? Tahun 16 kot. Kan? Dan tak perlu. Kan? Jangan kita ungkit-ungkit balik. Ya? Dia benda tu benda yang tak baik pun, tak payah. Teruskan, ya. Kita sedang menuju ke hadapan ni. Nak mati bersama, bukan mati bersama maksudnya mati sama-sama tak. Kan? Tapi maksudnya kita nak kena kekal sampai habis lah. Itu je lah. Kan? Tak payah ada nak cerita balik tu, cerita ni balik tak. Sebab tu Rasulullah sebut tak. Ya? Ada orang perempuan ni, dia ni antara sebab mudah masuk neraka antara tu. Kan? Dia, bila dia sekali dia ungkit kebaikan suami daripada dia, seolah macam suami dia tak pernah buat baik, hilang habis amalan. Rugi ya. Kan? Sedangkan Rasulullah pun beritahu bahawasanya orang perempuan ni nak masuk syurga senang kan.
Kan? Ikut sudah senang je. Jaga 4 perkara ni. Taat perintah Allah, taat perintah Rasul, taat perintah suami, jaga maruah diri. Apa? Orang lelaki ni jenuh kena cari nafkah untuk keluarga. Esok kau kena tanya. Anak-anak jadi tak jadi, engkau kena tanya. Semua bapak kena tanya. Anak perempuan kau, kalau anak perempuan tak jaga pula, bapak kena tanya. Kan? Banyak cerita tak? Tapi kalau orang perempuan ni keempat ni. Dan apa janjinya? Apa dia punya dia balasan ganjarannya? Jaga 4 ni, jaga taat perintah Allah, taat perintah Rasul, taat perintah suami, jaga maruah diri ni, engkau pilihlah mana-mana pintu syurga yang kau nak masuk, kau masuk je lah. Kan? Pilih je mana-mana nak masuk, pergilah masuk. Tak kisahlah kau masuk pintu mana pun. 4 je. Kan? Tapi insya-Allah dia kata, kadang-kadang orang perempuan dia boleh jaga ni. Taat perintah Allah boleh. Taat perintah Rasul boleh. Dan jaga maruah diri boleh. Tapi hak suami ni kadang susah sikit. Inilah ujiannya. Kan? Padahal tak beli kuih kari pap dia bawa balik, dia ungkit habis tu. Kan? Awak ni tak pernah langsung, kalau saya tak pernah langsung. Padahal minggu lepas beli donat. 2 minggu sudah dah beli sate. Dia tu lupa tak? Ada saya cakap kari pap. Tu. Kan? Seolah-olahnya kan. Dia punya geram marah kan. Itulah kata tak? Itulah ujiannya. Ya. Maka qalbu itulah tempat telekan Allah Ta'ala. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia cuma tempat telekan manusia. Ya. Dan kita biarkan qalbu kita kotor berlumuran dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat telekan bagi Tuhan kita. Kita sibuk menjaga tempat telekan manusia. Muka dah. Bedak kena, tak kena. Tepung gomak ni dah habis, kena semua habis ke. Gincun dekat, tak lekat, semua dah kira tak. Sebab manusia nak telek. Yang hati ni tak ada langsung. Ngumpat orang, kutuk orang, hina orang, fitnah orang, macam-macam. Ni kan. Dia tak ambil kira yang tu. Dia hebohkan yang manusia telek. Yang Allah Ta'ala telek, dia tak pandang pun. Ni, betul lah kata ni. Bahkan sepatutnya bagi yang berakal membersihkan qalbunya dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Dari segi keutamaan, hati lagi penting pada muka. Tapi kita pun, muka pun nak jaga jugalah. Takkan nak biar jerawat, nak kata, nak muka tak berjaga kan. Nak juga jaga. Pakailah bedak sejuk malam kan. Kan? Itu kata tadi lah. Makanya kita jagalah dua-dua. Tapi antara dua ni lebih utama jaga hati kita. Kan? Jaga hati. Makanya insya-Allah kita akan selamat lah. Ya. Kemudiannya, yang ketiga, qalbu itu raja bagi segala anggota. Ni. Kan? Kalau kita kata dalam kenderaan, qalbu tu ibarat steering kita lah. Besar macam mana bas kenderaan, apa kapal sekalipun, steering juga kena pegang yang kecil tu. Kan? Steering ini dah yang akan memandu kapal yang besar. Kapal terbang sama kan, tak kena pakai tarik pusing nak. Maksudnya steering dia. Itulah hati. Segala anggota itu mengikut perintah rajanya. Dan apabila baik qalbu itu, nescaya baiklah segala anggota. Dan apabila ia jahat, nescaya jahatlah segala anggota. Sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Ya, rawahu Syaikhani an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Maksudnya ingatlah bahawasanya di dalam tubuh itu ada sepotong daging. Apabila baiklah ia, nescaya baiklah semua tubuh badan itu. Apabila binasalah ia, nescaya binasalah semua tubuh badan itu. Ingatlah, dan ia itu adalah qalbu. Hati ya. Kan? Saya cakap tadi tak? Muka semua ada senyum, tapi dalam hati kita tak tahu, dia mengumpat, dia kutuk ke dia apa, mana kita tahu. Kan? Kita tak tahu. Jadi sebab hati tu sendiri. Kan?
Sebab dengan punca hatilah dia adanya sifat dendam. Tak? Aku geram lama dengan dia ni dah. Nyimpan 10 tahun. 10 tahun punya dendam kan. Jadi tu. Padahal kita tengok baik diorang tak. Dia cuma cari masa dan waktu yang sesuai untuk kenakan balik kawan ni. Baik. Baik tu ada makna lah. Kan? Sebab dia simpan dendam. Kau pergi dengan aku, okay, tak apa, fine. Aku simpan benda ni. Sampai satu hari yang betul-betul dia boleh kenakan balik, memang dia bagi kau-kau punya kan. Nak lepas geram dendam dia ni. Kan? Itulah bahayanya hati tadi ni. Kalau tak dikontrol, tidak dibersihkan, ya, maka dia akan dia akan merisikokan kita. Dan apabila baik kolbu itu menjadi sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharakannya daripada kebinasaan. Yang keempat, kolbu itu tempat taruh, tempat letak bagi segala sifat kepujian ataupun sifat-sifat mahmudah seperti iman, ma'rifah, tawakal, redha dan pengetahuan. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini dipeliharakan dia daripada segala kelakuan yang dicela dan dijaga daripada seteru, iaitu syaitan. Ingat ya, syaitan inilah kita punya ancaman. Kalau tumbuhan, ancamannya serangga-serangga. Itu ancaman dia lah. Jadi nak kena rajin sebur racun lah. Kan? Sebur racun. Kan? Sebur racun pun risau juga kan. Buah tu memang cantik. Kan? Tapi beracun lah. Kena basuh bersih-bersih betul-betul. Kan? Jadinya, hati pun demikian. Ya? Kena tutup, kena jaga, kena bersihkan. Sebab kalau terdedah, maka syaitan akan masuk. Terdedah macam mana dia duduk dalam? Terdedah bila mana kita sendiri melakukan maksiat, kita buat dosa, kita telah buka pintu syaitan untuk masuk. Kelima, kolbu itu tempat ilham daripada para malaikat dan tempat was-was bagi syaitan, dan lagi kolbu itu tempat berperang akal dengan hawa nafsu. Akal berperang dengan nafsu. Nafsu nak ambil barang hak orang mencuri lah. Akal kata tak boleh. Ini salah, benda ni salah. Kan? Lantaklah salah pun, orang tak nampak. Apa masalah kau ambil je lah. Tak? Tapi dalam hati kita ni sebuah hati nurani yang kecil. Ada pun fuadun kot, yang kecil. Dia tetap cakap yang benar. Tak betul kau ambil ni. Nah, tapi sebab nafsu tu yang mengatasi. Sebab apa? Sebab akal dan juga dia punya hati nurani tadi tu tak ada kekuatan. Kenapa? Sebab imannya lemah. Jadi tak ada kekuatan lah. Dia cuma boleh tegur je lah. Kan? Maka dia kata salah. Ya, salah. Akal kau ambil setiap hari, sekali ni yang kau ambil pun bukan setiap hari kau ambil. Sebab kan, yang setiap hari tak ambil sebab tak ada peluang. Ini dia ada peluang, dia pun ambil. Dapat. Tengok, tak kena apa-apa pun. Akal cakap tadi, jangan ambil, lagi nakut kena tangkap. Kalau kena tangkap, kau susah masuk dalam. Dia kata apa? Alah, ambil je lah, bukan masalah pun, sebab bukan orang nampak. Ya, hak nafsu cakap. Hati nurani cakap, tak boleh. Benda tu salah. Kau tertipu, tak boleh ambil. Dia ambil juga. Dan dia ambil juga, betul. Orang tak nampak. Dia selamat. Apa dia kata pada akal? Tengok. Tak ada orang pun, tengok selamat. Kan? Dapat peluang kali kedua pula. Tengok benda yang sama. Situasi yang sama kan? Buat lagi panggil macam tu. Ya? Ambil lagi. Selamat lagi. Dia tak tahu yang atas tu CCTV tu. Kawan tu saja menyimpan sebagai bahan bukti je tak. Saja dia biar tengok. Oh, dia ni selama ni yang barang kita hilang ni tak. Baru kali ketiga. Kan? Kali ketiga bahan bukti dah ada. Waktu tengah ambil, ngap masuk poket tu, ngap marigat. Macam tu tak. Jadi, itu jam akal pun dah tak. Tadi kata apa dah. Kan? Dia akan datang apa? Penyesalan. Menyesal aku ambil. Engkau menyesal sebab engkau dah kena tangkap. Kalau tak tangkap memang tak menyesalnya. Tak? Jadi itulah.
Ya, sebab tu nafsu ni kena kontrol. Nafsu ini yang kita kena kawal. Sebab nafsu ni dia tak pernah tua pun. Nafsu ni sentiasa muda. Kalau kita tanya orang lelaki lah, bukan pasal kahwin lah ni, kita pasal dulu pakcik dulu, masa muda-muda tu, oi pakcik dulu, masa muda-muda nak, kau tahu tak, gunung mana pakcik tak panjat? Gunung Jerai, Gunung Kinabalu. Pakcik nak panjat dah hari tu, Gunung Everest tu, tapi disebabkan hari tu sebab tak boleh, diorang tak bagi, pakcik nak pergi dah. Tak boleh pergi sebab ada keselamatan bahaya kan. Kita tanya dia balik, pakcik, kalau pakcik ada muda macam dulu, pakcik nak pergi tak? Oi, kalau aku rehat, kalau aku sihat, aku pergi. Ya. Nafsu mana ada pernah tua, sentiasa je. Kan? Memang dia, sebab memang itulah dia, nafsu. Cuma dia perlu dikontrol lah, kena jaga. Nak ada batasan-batasan dia. Nafsu kena ada. Kalau nafsu pun tak boleh juga. Nak, mana datang selera nak makan? Nafsu lah tu. Ada orang letak makanan yang enak di hadapan dia, suruh dia makan. Kenapa tak makan? Tak selera tak? Kalau nafsu nak makan, betul tak? Tapi kalau mari time lapar tu, kan? Sardin semalam jadi. Lauk semalam buka tu saji tu kan. Ni bila punya ni? Ni pagi semalam punya. Tak kira lah, pagi semalam lah, aku lapar ni. Lapar tu apa? Nafsu lah. Jadi benda ni lah kita nak kena kontrol. Dia ada batasan-batasan dia. Selagi mana benda tu tidak melanggar border, tidak melanggar sempadan agama, jalan, tak masalah. Kan? Macam kita tak? Seorang yang bernafsu, bercita-cita untuk berjaya dalam apa saja bidang kita buat. Nafsu lah tu. Bersungguh-sungguh, buat. Nafsu yang baik, dia pandu kita yang baik kan? Tapi kita tak langgar border. Maksudnya tak langgar sepadan yang ditegah oleh agama. Tetap jalankan kerja dengan betul. Walaupun nafsu kita bercakap okey kan, tak ada masalah. Kan? Nafsu ini jaga supaya jangan langgar sempadan agama. Kan? Selagi mana tidak berlanggar, jalanlah, selamatkanlah, tak ada masalah. Buatlah, kerjalah kamu. Kerja. Cari rezeki banyak-banyak, tak ada masalah. Tapi jangan lupa, ya, perintah Allah kena buatlah. Itu cerita dia. Walaupun kau ni bernafsu nak cari rezeki yang banyak, perintah Allah, kalau dia dilanggar perintah Allah, maknanya dia telah melanggar sepadan agama. Agama tak ada suruh kau bekerja sampai tak semayang. Kan? Ini agama suruh kan. Jadi dia faham ini, insyaAllah selamatlah dia. Maka akal itu menyeru kepada kebajikan dan hawa nafsu itu menyeru kepada kejahatan. Maka sepatutnya tiada dilalaikan daripadanya, tambahan pula kesalahan qalbu itu lebih besar. Sekurang-kurangnya ia keras, tiada menerima pengajaran dan kesudahannya kufur. Betul, nafsu ni bila kita tak didik, kita tak jaga, kita biarkan dia, kita akan jadi orang yang kufur. Kan? Orang yang kufur tu bukan kafir, kan? Tapi ini orang yang mengingkari nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat kufur kan? Kufur nikmat lah tu. Tak semayang, tak puasa, kan? Buat maksiat, dia tetap Islam. Tetapinya dia kufur lah. Sebab apa? Dia telah mengingkari perintah Allah. Dia telah melanggar sepadan-sepadan agama ni tak? Dia tak keluar dari Islam. Dia tak jadi kafir. Tapi dia kufur. Kufur nikmat. Kan? Jadi inilah wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau kufur pada aku, makanya ingat sungguhnya azab aku tu pedih. Bukan tunggu jadi kafir tak kena azab pedih, tak payah tunggu kafir. Kufur pun boleh. Ya. Tiadakah engkau pernah mendengar firman Allah SWT? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Suratul Baqarah ayat 34. Maksudnya, ia enggan dan takbur. Siapa ia ni? Iblis laknatullah. Dia enggan sujud pada Adam AS. Sujudnya itu ialah sujud hormat, penghormatan. Sujud macam mana? Sujud macam semayang, sujud lah. Nama pun sujud, bukan tunduk, bukan tabik, sujud kan. Bila sebut sujud tu sujud lah, letak kepala di tanah. Boleh pula. Macam tak boleh. Sebab tu perintah Allah. Kan? Sebab itu perintah Allah, kita sujud. Allah telah perintahkan malaikat semua sujud pada Adam sebagai sujud penghormatan. Bukan sujud pengibadatan. Bukan sujud menyembah. Tapi ini sujud hormat. Dalam bentuk sujud. Siapa suruh? Allah suruh buat lah. Tapi Iblis dah nak buat.
Sebab apa? Sebab dia ada sifat ni tadi, dia takbur, dia uju, kan? Aku lagi ada khairu minhu, aku lagi bagus pada Adam, dia kata tak? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan pada api, kata Iblis, dan Adam ni cipta pada tanah. Takkan api nak sujud pada tanah, apa barang ni? Api lagi mulia. Lepas tu Allah laknat dia. Siapa cakap api lagi mulia pada tanah? Nah, aku tak cakap pun, engkau yang cakap kan. Orang yang mulia ialah orang yang paling bertakwa. Itu mulia, tak kira lah siapa dia pun. Dia ni orang agama ke, bukan orang agama, orang biasa, orang awam pun, kalau dia bertakwa pada Allah, dia lagi mulia. Kan? Darjatnya boleh naik lagi. Jadi, apa yang kata penciptaan itu menyebabkan seorang tu mulia? Orang kaya lagi mulia pada orang miskin, orang pandai lagi mulia pada orang bodoh. Kita boleh cakap. Bukan itu ukuran dia. Ukuran dia ketakwaan. Kan? Takwa itu apa? Taat perintah agama. Taat perintah Allah. Takwa. Tak buat benda haram, berhati-hati dengan perkara-perkara syubhah. Selamatlah. Dan menjadilah ia, yakni Iblis tadi, dari golongan yang kafir. Sebab dia enggan sujud pada Adam AS. Maka takbur itu di dalam qalbunya adalah hati. Ya, sifat takbur tu. Ia menyebabkan tertegah daripada sujud dan menyebabkan kufur kepada Tuhannya. Ya, sebab Iblis tak nak sujud tadi, dia telah kufur kepada Allah. Wal-iyazubillah, mohon berlindung dengan Allah. 10 kelakuan yang dicela yang adalah hati ni. Ya, sifat yang disebut sebagai sifat mazmumah. Kita nak fokus tajuk ni lah. 10 tajuk ni dulu. Ya, dan ketahuilah bahawa kelakuan yang dicela itu banyak. Tetapi kata penulis, saya sebutkan di sini 10 perkara dalam 10 fasal. Ada 10 pasal lah. Kita kupaskan nanti. Kerana yang 10 ini asal bagi semua yang lain daripadanya. Terjadi daripada yang 10 ini. Yang pertamanya, apa dia? Sangat rakus terhadap makanan. Kan? Rakus terhadap makanan. Ya? Hak orang pun dia ambil, hak dia lah. Kan? Pada makan tidak. Kita akan tengok nanti. Dalam bulan Ramadan, kan? Dalam Ramadan tak okey lah. Tapi yang kadang-kadang sampai yang kalau buat maulid pun luar ni. Yang bawa mari makan-makan surau kita okey kot. Tempat lain kan. Tak payah kata macam tu pun kan Jumaat tu orang bawa makan kat masjid sama jugalah. Kan? Kalau yang rebut budak kita faham dah budak. Inilah rambut putih pun rebut juga. Apa cerita ni Macam lah kau tak boleh beli nasi ayam dekat kedai. Kan? RM3.50 je pun, RM5 je pun. Kalau budak berebut, okey. Ni kata rakus terhadap makan. Tak apalah, dia ambil dia punya satu dah. Tengok tak ada orang ambil lagi. Ambil lagi. Ni nak ambil banyak tapi dah lah tak makan. Tak makan pun. Mata je ni, seronok tengok kat mata je tengok. Kan? Bukan nak makan pun. Yang keduanya, sikap dicela juga sangat loba dalam berkata-kata. Semua benda dia pala tahu. Saya sebut tadi lah. Yang dia sebut tadi, baik orang agama, orang tak agama sama je lah. Dalam bab cakap semua dia tahu. Kan? Benda yang bukan bidang dia pun dia buat-buat tahu. Ni yang bahaya tadi ni. Sangat loba dalam berkata-kata. Nak cakap ni. Kan? Semua isu dia boleh kupas. Semua dalam tangan dia lah. Bidang dia ke bukan bidang, dantam saja. Yang penting aku cakap ada audiens yang mendengar aku cakap. Kan? Dan aku dah ada followers aku sendiri yang dia orang akan membenarkan kata-kata aku. Siapa hentam aku, ini followers aku akan defend aku. Yang hari aku tak payah risau. Hantam saja, cakap dulu. Agak-agak esok tak boleh kontrol dah, orang dah kecam macam-macam, baru minta maaf. Kan? Ini. Jadi jangan buat macam ni ya. Yang ketiganya marah. Ya, marah juga termasuk sifat tercela. Ya. Yang keempatnya dengki. Yang kelima kikir dan kasih kepada harta. Ya, kedekut dia kan. Ni, letuk pada haji kedekut dia tengok masih ni. Tuan Tanah Kedaung ada. Ya, Haji Bahir ada, macam-macam ada. Ni, Haji Bahir ni okey lagi lah dia. Sebab dia dengan Cikgu Murni, dia pemurah. Dengan orang lain dia kedekut. Kan? Dengan Cikgu Murni tak ada masalah. Kan? Sebenarnya strategi tu betul lah.
Kan? Kalau mari jantan pergi kutip derma, memang tak ada lah. Kena hantar cikgu murni juga. Dia tu taktikal dia tu. Ya? Yang keenamnya, kasih kepada kemegahan. Suka orang puji, suka tayang-tayang. Itu saja kuat dia. Dia baru beli gelang emas kan. Panas lah hari ni. Dia punya panas hari ni nak tunjuk. Kan? Ini, kasih kepada kemegahan. Anak I demam, ambil gambar. Hospital, swastanya mahal tu. Satu malam 1,500 tu tidur. Kan? Doakan anak I demam. Dan yuk lambang hospital lekap. Kan? Ya. Sesaklah jalan hari ni, ambil gambar, dan tunjuk steering, kan? Yang bintang 3 tu. Kan? Ada pun steering yang lubang besar tu, BMW. Lubang hidung besar tu. Kan? Sesak jalan hari ni. Jam. I nak beli rumah ni, nak bayar asal tak sempat lagi ni. Dia ambil gambar jam lah tu. Padahal tunjuk gambar steering tu. Ini kasih kepada kemegahan. Kan? Hak bawah tu suruh cantik kereta kau. Bila kau balik? Tak ada lah. Alah, terperasan pula. Aku nak tunjuk pasal jam ni tadi. Kan? Yang ketujuhnya, kasih kepada dunia. Hubbud dunia. Ini al-wahnu ni yang sebut tak? Iaitu apa saja benda-benda yang menguntungkan untuk dunia, habuan dunia ni disapu dulu. Ya, akhirat nanti lihat rumah. Benda untung dunia disapu dulu. Yang ke-8nya, membesarkan diri, kan? Takbur lah. Besarkan diri dia. Aku lagi hebat pada engkau. Korang kalau setakat makat mayang, tajuk apa? 2 rakaat ayat. Tak payah. Buat penat bangun je. Aku kalau malam minimum dah 12 rakaat. Tak adalah nak 2 rakaat macam ni dah. Quran baca banyak mana? Semuka. Allah, malu orang baca semuka. Bacalah 10 muka. Dia nak kata dia bagus tak? Dia kalau orang sebut macam ni, dia lagi bagus pada orang ni. Kalau orang tu kata A, dia akan tahu A dan B. Kalau orang tu tahu B, dia akan tahu C, D. Dia lebih. Padahal itu semua autocorrect tak? Kebang kan? Yang ke-9nya ujub. Ujub ni sebenarnya dia hairan. Menghairan diri dia. Aku pun tak tahu macam mana lah dia orang semua tak boleh buat. Aku okey je buat. Ujub tu. Ataupun dia kata apa? Korang ni, kalau aku tak ada, haram nak berjalan macam ni. Nak tunggu aku. Kan? Aku juga kena buat. Orang apa kerti semua tak betul lah. Kan? Dia nak kata dia bagus. Orang ni semua tak bagus. Kan? Inilah. Ini semua geng-geng adik-adik iblis ni. Yang ke-10nya, riak. Suka menunjuk-nunjukkan amal ibadahnya itu. Dalam bab amal ibadah tak? Dalam bab dunia yang heran kalau dalam ibadah pun. Kan? Tengah-tengah semayang pun boleh ambil. Tengah-tengah duduk peluk Kaabah, kita betul ambil selfie yang bawa. Kan? Itu kan, nak tunjuk ke orang. Jadinya hati-hati. Kita kalau kita ambil gambar untuk personal, tak ada masalah pun. Depan Kaabah ke. Tak ada masalah. Kan? Tak ada hal pun. Tapi kalau kita ada, kita tu saya cakap tadi. Kita ni orang awam. Kita terdedah. Tau? Sebab kita ni bukan bagus sangat pun. Jadinya, bila kita buat benda, kita terdedah kepada pintu riak, pintu takabur, kan? Pintu sum'ah tu kita risau. Kan? Tapi kalau tak tunjuk kau, kau tak tahu. Tu geram kan nak tunjuk juga tu. Kan? Kalau gelang pakai tak tunjuk, kan? Tak kena simpan. Kan? Dan sekarang ni pakai apa? Ina. Tutup pula dengan ina tak? Orang tak tahu kau beli gelang. Nak kena bagi tahu juga orang tak? Betul kan? Itu kan? Nak kena bagi tahu. Tak apalah gelang tu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat macam mana? Kita cerita ke orang yang kita bangun tahajud malam kan. Setiap malam kita bangun tahajud dah. Tu saya kata tak. Ada orang nak bagi tahu. Buat. Ngantuk. Kenapa ngantuk ni? Tak adalah semalam lah. Malam dulu kan. Biasa aku buat 3 pagi. Tapi hari ni terdewat sikit. Bangun pukul 4:30 pagi kan. Jadi tu yang lajak kat subuh tu yang mengantuk pagi ni. Kan. Tu saya kata tadi. Setan iblis gelak je. Kan? Setan dengan iblis dia gelak je. Apa punya orang. Kan? Kena tipu dengan aku. Sebab kalau syaitan iblis suruh kita minum arak, letak botol arak depan, tobat tak minum. Kalau suruh berjudi tak, tobat tak berjudi. Zina, tobat punya. Takkan buat dengan benda-benda macam ni tak.
Macam mana cara aku nak tipu geng-geng surau ni, geng-geng masjid ni, supaya dia orang juga ikut aku, ikut dia lah, bukan ikut dia ya, supaya ikut iblis masuk neraka sekali ni. Kalau aku suruh dia orang minum arak, dia orang tak minum. Jadi bagaimana cara? Ini cara dia. Inilah cara iblis buat. Masukkan riak, takbur, ujub. Barang siapa-siapa pun boleh kena penyakit ni. Jangan sembang lah, siapa-siapa pun boleh kena. Jadi kita elakkanlah, bukan elak dengan macam mana. Nak dapat, orang kata apa, nak buang 4 penyakit racun ni. Pertamanya, letak sifat tawaduk lah diri. Apa tu tawaduk? Rendah diri. Aku tak ada apa-apa pun. Kan? Yang mana boleh baca ni, saya pun sampai ni baca je. Yang boleh baca je lah. Tak pandai pun. Tak, rendah diri, tawaduk. Orang lain lagi baik pada kita lah. Bukan kita lagi baik pada orang. Kalau kita baik pada orang, itu jadi ujub, jadi takabur. Tapi kalau kita letakkan orang lagi lebih bagus pada kita, lebih mulia pada kita lah. Sebab tu kalau dalam ulama tasawuf dia kata apa? Kalau kita didik hati kita ni jadi orang tawaduk. Kita lihat orang yang lebih tua pada kita, kita hormat pada dia. Sebab apa? Dia ni dah lama hidup dan dia ni telah banyak amalan pada kita. Tak silap, amalan lagi banyak pada kita. Tengok budak-budak kecil, kita kasihkan mereka sebab apa? Mereka budak kecil, dosa je kurang pada kita. Kan selamat kalau fikir macam tu. Kan? Ya, tengok orang yang lebih kaya pada kita dah. Ya, maka ya Allah, kan, dia kaya, dia boleh nyumbang. Aku risau aku ni, takut aku kaya, so aku tak jadi macam dia kan. Jadi kalau kita ada sifat-sifat positif macam ni, selamatlah. Tapi bila buat dunia ni takkan pernah cukupnya. Takkan pernah cukup. Dia ibarat air laut. Kan? Makin diminum makin haus. Tak? Itulah dunia tak? Engkau hendaklah bersungguh-sungguh menyucikan kolbumu daripada sifat kecelaan ini. Nescaya engkau mendapat kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Kerana firman Allah SWT dalam surah Syams, qad aflaha man zakkaha. Maksudnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Yakni membersihkan kolbunya daripada kelakuan yang dilarang. Surah Asy-Syams. Dan sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Rawahul Imam Ahmad wa Muslim wa Tirmizi an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maksudnya, suci itu separuh pada iman. Atau kebersihan itu separuh pada iman. Hadis ini memberi kefahaman bahawa kesempurnaan iman itu adalah dengan membersihkan qalbu dari apa yang tiada dikasihi oleh Allah Ta'ala dan menghiasinya dengan kelakuan yang dikasihi Allah SWT. Maka membersihkan itu sebahagian daripada iman. Seperti juga menghiasinya itu sebahagian daripada iman, dan perhimpunan keduanya itu membawa kepada kesempurnaan iman. Wallahu a'lam.